الله الله يا الله 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 يا الله الله Hasad. Muka surat 71. Okey, tengok slide. Dan golongan yang tidak diampun pada malam nisfu Sya'ban. Ditulis hasad. Ini dikatakan apa? Dan kita tulis apa? Orang yang berdengki sesama Islam. Ambil perhatian perkataan ni. Dengki itu menciptakan hilang nikmat. Pada orang lain dan suka datang mudarat. Kita tolak dulu tepi. Nanti susun balik. Okey, ni yang kita dah belajar dekat surau Al-Husna, siapa yang ikut kuliah malam, dengki ni lahir daripada apa? Hasad ni. Tiga sumber. Apa dia? Sombong. Ingat tak kuliah Al-Husna? Nafsu, syaitan, tak silap saya. Bukan. Kabur. Ni tanda tak dengar. Seteru. Ni tanda tak dengar kuliah Al-Husna. Kuliah Al-Husna. Takbur. Isnin malam. Takbur. Bahasa Takbur. itu benci nafsu. Takbur. Dua. Berseteru. 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 Tiga. Keji nak Tengok orang senang. Keji nafsu. Inilah dikatakan sumber hasad. Jadi nak kena elak tiga ni jangan ada, kerana dari sini dia melahirkan hasad. Dia melahirkan hasad. Tiga ni
dia melahirkan Asad. Jadi jaga ni semua ni. Takbur ni sombong, berseteru ni bermusuh. Ini keji nafsu ni, maknanya nafsu ni belum capai apa? Mutmainnah. Tahap mutmainnah. Saya nak alih ni kejap. Saya kena buat benda ni awal. Nak type Arabic ni, nak tukar-tukar keyboard kan. Kita pun dah biasa type Arabic, lambat. Saya alih ni kejap. Kita pakai balik ni lah. Okay. Ini dia punya punca lah. Ini punca. Punca datangnya penyakit ni. Dan paling takut bila Allah Ta'ala disebut oleh ulama' disebut ulama' dan kitab-kitab mereka, orang ini dia tidak mendapat keampunan. Ini satu akibatnya. Jadi bila kita tahulah ni dia ada akibat, akibat yang sangat tidak baik. Dan kita dah tahu satu akibatnya dibakar dia akan buku amalnya. Satu, ni dari kitab ni. Rujukan Muhimmah ni. Apa dia kata? Tidak diampunkan dosanya. Ni. Lagi satu kat sini. Dikatakan tidak beriman ia dengan takdir Allah. Ustaz, dengki tu menciptakan. Mengharapkan. Betul lah, menciptakan. Jadi yang penting ni dia punya punca ni. Punca. Jadi persoalan dia ni bagaimana ya.
Okay, apa kita nak buat pada punca ni? Ubati. Ubati, memahami, Berarti dengan amal. memahami maksud. Apa maksud takbur? Apa maksud berseteru? Apa maksud keji nafsu? Memahami maksud dan tahu kaedah mengubati. 3. Punca ni dikatakan penyakit hati. Ni hasad ni sangat kita tahu akibat dia lah. Mula ada ilmu yang kita kena tahu akibat dia apa. Dia ada dua benda lah. Jadi kat sini, ni punca. Ini menghilangkannya dengan ilmu apa dia, iaitu tahu ia akan takdir Allah. Dan dengan amal. Apa? Sukacita ia akan nikmat yang diterima oleh saudaranya dan duka cita ia apabila nikmat itu hilang. Dengan cara dia apa? Ucap dia akan tahniah. Okey. Tu secara ringkasnya penerangan yang ringkas ni lah untuk kita faham apa dia nama dia hasad. Fatanun ni seterusnya lah. Ni fatanun. Buat sendiri lah. Buat sendiri tanda apa, tanda mati ke apa ke buat ni. Ini kalau ringkasnya disebut dengan satu perkataan mengadu domba.
sedikit ada ancaman daripada Allah melalui lidah Rasulullah kata, ni hadis, ada masuk surga orang yang mengadu domba. Ini apa maksud ni? Apa yang kita faham tentang domba ni? Apa kita faham? Kita tanya, apa kita faham? Bawa cerita. Melaga-lagakan orang. Melaga-lagakan. Dia ada satu perkataan. Dia kata memindahkan perkataan orang kepada orang lain dengan hasrat mereka berkelahi. Hasrat ni supaya diorang ni bergaduh. Tu hasrat tu. Maksudnya kalau kita pindahkan perkataan orang dan kita orang tak bergaduh, tak apa dah. Ada orang kata dia baik. Dia pun kata dengan orang, dia kata kau ni bagus, dia puji kau. Dia kata kau ni bagus, kau ni kerjanya harapan lah. Puji bagus, kau ni bagus. Kalau gitu tak ada dah dinamakan melumba. Sebab apa? Dia bukan hasrat dia. Dia bukan hasrat dia pada nak menyebabkan orang itu berkelahi. Ni. Okey. Maka iaitu haram lagi dosa besar dan dihubungkan pula orang yang menuduhkan dan orang yang berpaling daripada bertutur antara dua orang, yang ini tiada bertegur lebih daripada 3 hari dengan tiada uzur syarak. Termasuknya juga benda tu. Patanun. Jadi patanun ni satu mengadu domba. Satu dia kata apa? Tidak bertegur lebih daripada 3 hari tanpa uzur syarak. Ni jaga-jaga lah. Jadi benda ni berlaku ni, dia pastinya ada dua pihak. Satu yang menyampai, ini dia menyampaikan perkataan. Satu lagi yang menerima, yang mendengar. Jadi untuk ni patutnya ni untuk berlaku ni setiap pihak jangan sampaikan dan yang mendengar hendaklah
alusi. Perkataan penyampai untuk elakkan perkelahian dan perseteruan. Ni. Kalau dia berseteru, akibat dia apa? Nanti datang apa? Datang dengki. Datang hasad. Nanti datang hasad. Tu nak elakkan benda ni. Jadi jangan sampaikan kalau kita berfikir secara logik. Kan kalau aku cakap dengan dia kan dia bergaduh pula dengan orang ni. Kecuali benda ni bentuk amaran lah. Kalau ada orang kata dia nak bunuh orang ni, nak cedera orang ni. Kita cakap dengan dia, kau jaga-jaga. Dia ni nak cedera dengan kau. Aku dengar dia cakap dengan aku nak cedera dengan kau. Ini kita kena cakap lah. Supaya mungkin orang ni boleh lari menyorok ke, berhati-hati lah. Berhati-hati. Tapi kalau kita benda lain, dia cerita-cerita keburukan, memang manusia ni adanya tak puas hati dengan manusia. Jadi bila kita pindahkan, kadang-kadang benda ni berlaku kat keluarga juga kan. Kat keluarga juga. Kita pindahkan perkataan dan kita secara akal kita yang waras dan kita boleh mengetahui apa? Mengetahui yang ini boleh menyebabkan perkelahian. Boleh menyebabkan perkelahian antara orang yang kita sampaikan dengan apa yang orang cakap. Kalau kita fikir, elok yang sampai. Kadang kita rasa benda ni biasa je, tapi pada dia benda ni sangat sensitif. Dan kita tak tahu dia punya level sensitivity ni macam mana. Jadi untuk ambil jalan selamat, apa kita buat, jangan sampaikan. Nanti dia berkelahi, maka kita dipanggil sebagai orang yang dikatakan Fattanun. Menyebabkan inilah golongan yang dikatakan tidak diampunkan dosa dia pada hari kiamat. Okey. Lagi. Oi batun. Ini batun. Ini yang kita biasa tahulah. Ini nama ni umpat. Nama ni umpat. Kalau cara logik ni, kalau nanti tak kata apa? Istimewa sekali, terutama sekali lah tu. Terutama sekali mengumpat ia akan ulama, orang alim. Yang mengamalkan Quran. Dia ada satu bab khas lah. Ibah ni kalau yang umpat tu dia umpat tu orang alim mengamalkan Quran, maka dikatakan dia tidak akan mendapat keampunan pada malam nisfu Syakban. Syakban ni malam tu ramai orang yang mendapat keampunan. Senang ulama mengatakan dosa besar lagi fasik orang berdosa. Dan dia tertolak saksinya. Kalau kita tengok pada logik, pada yang kebiasaan yang pengalaman kita lah, yang mungkin kita juga pernah mengumpat kan. Apa punca orang mengumpat orang ni? Kalau kita fikir dengan asas
Dengki. Tak puas hati. tak puas hati. Ni sebab berlaku umpatan. Jadi kita nak hilangkan sebab ni lah. Nak hilangkan sebab ni. Lepas tu kita rasa tak puas hati. Tak suka. Tak suka dengan seseorang. Satu lagi datangnya pada dengki. Tahu, pernah juga guru-guru kata dia rasa diri dia bagus. Rasa diri baik dari orang lain. Ni tiga ni lah. Ni tiga ni. Dan dia ada cabang yang baik untuk kita ulang kaji. Ni berapa? 3. Apa dia ni? Bor. Tak apa, kita tulis lagi lah. Nama nanti kita faham lah. Lagi berseteru. Tak suka lah bergaduh dengan dia. Lagi satu, keji nafsu. Ni. Keji nafsu. Jadi 1, 2, 3. Ni 3 ni. Kalau kita tengok apa akibat dia, yang kita dah belajar dulu, ditendang amal, bukan tendang, di apa? Tolak. Dari langit pertama. Kita dah baca ada dulu ni. Kenapa? Inilah akibatnya apabila ada ribah. Ribatun. Ribah. Apa di ribah ni? Dikatakan mengumpat. Apa lagi? Berpindah pahala kepada orang yang diumpat. Ni akibat daripada apa? Akibat daripada mengumpat. Dosanya bagaikan inilah.
Apa Rasulullah kata? Dosanya bagaikan, mengumpat bagaikan Makan daging saudara yang mati. makan daging saudara sendiri. Kita tengok orang makan daging, cannibal. Dia kata dahsyat. Dahsyat gitu. Umpat. Tapi kita buat ni, kita tak tahu. Satu, nak kena ingat. Dulu ada satu penerbit Jakim. Tak apa yang belakang lah. Apa nama dia? Lama dah ni. Dah lama pencen. Dia ni penerbit lah lagu-lagu ni, rancangan-rancangan nasyid ni. Jadi, saya adalah urusan dengan dia. Dia kata dia kat office, dia penerbit-penerbit, dia paling tua lah dia kata. Jadi, kadang-kadang dia kata dia tengok budak-budak ni, perempuan ni 2 lebih, tak semayang lagi. Pergi salat. Dia kata tu lah. Dia kata kalau dengar budak ni umpat, dia kata, makan daging lara ke? Dia kata tu. Dia ingat perkataan dia lah. Dia kata dia paling takut dengar umpat. Lepas tu dia cakap cara gurauan lah pada budak-budak ni. Makan daging lara ke? Makan daging lara sendiri ke? Dia kata, ambil dengar budak ni umpat. Dia kata. Jadi apa yang nak perlu dielakkan ni, ibah ni bila kita dapat fikirkan benda yang ni tau. Ni. Kalau kita fikirkan ni kan, kita takut nak bercakap. Ni. Ini pun kalau kita fikir pun kita takut nak bercakap. Kita buat amal itu Allah Ta'ala terima. Bila Allah Ta'ala terima, patutnya dia jadi teman kita amal soleh. Bila jadi teman kita amal soleh, kita pula pergi buang dia keluar. Kita buang dia keluar. Bila kita buang dia keluar, apa bekal yang kita nak bawa? Itu kita kena fikir. Dan kita pun tahu kenal diri kita, yang kita ni amal kita tak banyak mana. Tak banyak mana. Jadi, semuanya ni, yang tiga-tiga ni kan, kalau kita nampak tiga-tiga ni, ini semua ni datang daripada hati. Ini semua tiga ni. Ini semua ni lah. Kalau kita kata punca ni, ini semua datang daripada hati. Inilah yang dikatakan sifat, dia pecah-pecah lah. Dia pecah-pecah. Ini saya katakan sifat rumah. Ni tuan rumah ni yang kita sebut juga dengan perkataan sifat terkeji. Sifat terkeji. Benda tak baik dia memang datang daripada hati tak baik. Umpat datang daripada hati tak baik. Kenapa? Hati tu ada penyakit. Jadi, moga-moga Allah Ta'ala dengan rahmat dia beri kita satu benda yang, lepas tu kena banyak baca Quran, kena banyak ingat mati, supaya dia boleh bersihkan hati yang karat. Bila hati yang karat ini dibersihkan, maka tidak keluarlah apa juga benda-benda ni. Okey. Batun. Al-Asharu. Apa dah ni? 11. Batun nombor apa? 11. Batun 10. Lemak, nak buat nombor yang payah. Nombor lah. Dia dah 18. Ini 10 kan. Semua nombor lah. Tapi kita nampak lah mana yang lain pun nombor lah.
Okey, lagi? Al-Asyaru. Al-Asyaru ni apa? Mengambil cukai daripada manusia daripada manusia. Yang demikian itu haram bagi dosa yang amat besar. Lagi sangat susah ketakutan huru haranya pada hari kiamat. Hari yang diambil balasan atas mereka itu. Iaitulah hari yang dibangkitkan semakhluk. Ni. Ini makna ni. Apa akibat dia? Akibat ni dikatakan dosa besar. Lagi haram. Yang mengakibatkan susah ketakutan pada huru hara di saat hari pembalasan. Cukai ni dari Islam ni tak ada. Dia boleh ambil cukai kalau kerajaan tu dah tak ada apa-apa duit, setelah digadaikan barang-barang pemimpin dia, memang dah tak ada duit juga, baru dia boleh ambil cukai. Kalau dia sendiri ada sumber tanah, sumber bumi ke apa benda ke, dia tak boleh ambil cukai. Sebenarnya lah. Tapi sebab negara tu tidak ikut peraturan Islam, tu habis semua orang ada tax ni. Create macam-macam cukai. Lepas tu patutnya kita kena belajar lah. Cukai macam mana yang boleh, keadaan macam mana yang boleh, apa maksud cukai yang boleh, bagaimana yang boleh, gitu yang tak boleh. Tak boleh ikut undang-undang barat. Betul lah, undang barat tu kan undang Islam. Mereka nak cukai apa, cukai lah. Lepas tu kalau kita ingat dulu kan, bagaimana orang-orang yang menentang penjajah ni, marahnya dia mereka ni apabila mula putih cukai. Dia putih cukai luar kampung. Cukai kelapa, cukai ini, cukai itu. Betul lah, ingat tak kisah dulu ni. Mereka tahu cukai tak boleh ambil. Cukai ni satu bentuk penindasan lah. Mereka dah kaji dalam Islam macam mana yang boleh, macam mana tak boleh macam mana. Mereka tahu. Dan undang-undang ni dia ambil daripada barat. Jadi dia nak lindas orang lain. Tu yang penjajah tentang tu. Itu yang ada kena kejar dengan penjajah, lari sana lari sini, tukar nama gini-gini. Akhirnya mereka tahu dia ni lawan ni sebenarnya. Kenapa? Sebab cerita percukaian ni lah. Sebab cerita percukaian ni. Benda ni saya marah cakap lah. Tak boleh tu, kita tak boleh lah. Okey. Mudarribun. Okey, cukuplah. Ni, nanti sambung. Minta tolong ingatkan nanti kita sambung dekat Mudarribun. Kopi, sini. Kita sambung ni lah.
Jadi saya besarkan slide Ya. Kita belajar di mana tadi? Hatanun hasadun. Hasad ni di sini. Betul Ustaz, ada hasad. Baik, kita tak bawah. Nampak? Dia hang ah. Gelap ya Ustaz. Hang kot. Dia tak keluar. Sekali. Okey. Ni bukan. Ni kan. Okay, ini satu. Hasad. Gerak je. Tak komplit Ustaz. Separuh je Ustaz. Nampak kecil aja Ustaz. Dia nampak setengah je Ustaz. Lagi lah. Sekali saya cuba. Dah. Nampak? Okey, baik Ustaz. Ustaz okey. Okey Ustaz. Ini Okey. nombor 9. Ini nombor 9 ke? Patanun nombor 10. Betul Ustaz. Hasad. Ni nombor 10. Dan hasad nombor 9. Ni nombor 10. Nampak tak? Nampak Ustaz? Ni nombor 11. Okey Ustaz. Al-Asharu. Ni nombor 12. Dan kita sambung. Muzarabun. Okey, insyaAllah. Yang lain tu kau nak salin dulu, salin lah. Ambil lah slide ni, salin dulu. Nanti Asharu ni dah sudah kan. Kita salin dulu, nanti kita tengok makna dia lah. Okey. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Ampun maaf wa bi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.